Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara-cara untuk kita mengisi borang-borang perkeso jika terlibat dengan kemalangan. Tak kisahlah sama ada anda sendiri yang terlibat dengan kemalangan ataupun anda adalah kawan kepada rider yang kemalangan ataupun anda adalah ahli keluarga kepada rider yang kemalangan. Banyak yang boleh anda dapat dengan perkeso ni. So, jangan lupa untuk tonton video ni sampai habis dan jangan lupa untuk mencarum perkeso secara tahunan. Okey? Jom kita tengok macam mana cara nak isi borang perkeso dan juga apakah kelebihan dan kebaikan yang kita dapat jika kita mencarum perkeso sebagai rider. Okey, jom. Okey, sebelum kita tengok bagaimana cara-cara untuk mengisi borang perkeso ni jika berlaku kemalangan, jom kita tengok apa yang kita akan dapat dengan mencarum perkeso ni lah. Okey, apa yang kita akan dapat apabila kita mencarum perkeso ni, okey, untuk rider Foodpanda ke Grab ke Shopee ke Lalamove ke, kita terkandung ataupun bahagian kita adalah SPS, iaitu Sosial Pekerjaan Sendiri. Kalau kita pakai perkeso, kita kena cari SPS, skim baharu di bawah perkeso iaitu SPS. Dia melindungi siapa? Dia melindungi orang-orang yang bekerja sendirilah, sama ada petani ke, founder ke, tiktoker ke, suri rumah lain dan sebagainya lah. Okay, kat sini kita tengok skim bencana pekerjaan. Nanti saya bagi link, boleh download dan baca lah. Jenis-jenis perkhidmatan teksi, perkhidmatan seumpamanya. Okay, dia punya kelayakan dia. Nampak tu, dia ada lesen memandu JPJ yang sah, mempunyai kad pemandu, surat kebenaran. Lepas tu, dekat sini dia ada empat tangga gaji dia. 4 tangga gaji dia. Ni kalau pendapatan bulanan dia 1,050. Dan ke bawah, dia punya bulanan dia RM13.10. Yang ni caruman setahun dia RM157.20. Kalau pendapatan tu RM2,950 ke bawah, dia punya caruman bulanan dia RM36.90. Kalau dia tahunan dia RM442.80. So makin tinggi gaji dia ni, makin besarlah caruman dia. Dia punya manfaat pun makin besar. Okay, bayaran caruman. Dia yang bestnya perkeso ni, dia ada apps lah. Ada apps, ada website, kita boleh buat secara online. Kalau tak pandai, boleh pergi pejabat yang terdekat lah. Okay, dokumen yang diperlukan, lesen memandu, kad PSV, surat kebenaran dan sebagainya. Nanti boleh baca. Okay, dekat belakang ni kita ada faedah-faedah dia lah. Faedah-faedah dia, tengok apa dia cakap ni. Ada faedah perubatan, hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal, sampailah faedah pinjaman pendidikan. Okey, faedah perubatan. Kalau ditimpa kemalangan semasa bekerja, kalau lagi klinik panel tu dia dapat percuma lah. Kalau faedah upaya sementara pula, maksudnya contoh aksiden kan. Contoh aksiden, tak boleh bekerja, hilang upaya sementara lah sebab dia masuk hospital ke, warded ke, MC ke, luka tak baik-baik. So, kadar bayaran dia adalah RM30 sehingga RM105 sehari. Katakan dia ni kena warded 90 hari ataupun 3 bulan. Kita darab 30 darab dengan 90 sama dengan 2,700. Okay, minimum MC yang kita boleh claim adalah 4 hari minimum. Okay, seterusnya faedah hilang upaya kekal. Kadar bayaran dia adalah 90% daripada pilihan pendapatan. Tadi kan ada 4 jenis pendapatan. Darab dengan 90%. 90%. Dekat bawah ni ada contoh kan. Ada contoh dia. Contoh kalau 3,950. Contoh gaji dia darab dengan 90%. Bahagi dengan 30 hari. Darab dengan 20%. Darab dengan 8873. Lepas tu dia akan dapat lebih kurang RM210,290 10 sen. Ini kalau dicarum perkeso pada tangga gaji 3950. Okey, kalau faedah layanan sentiasa dalam bulanan 500. Ini kena baca sendiri lah. Kalau tak faham boleh tanya orang yang sepatutnya lah. Saya bukannya staff perkeso. Saya ni rider biasa saja. Okey, kalau benda yang menarik tentang perkeso ni berbanding takaful, berbanding syarikat insurans yang lain, dia boleh bagi duit bulan-bulan kepada anak dan isteri kita lah kalau kita ni meninggal dunia.
Okey, contoh kat sini kan. Contoh kat sini. Ini ada 4 tangga gaji yang macam saya cakap sebelum ni. Kita tengok contoh 3950. Dia punya caruman bulanan dia. Bulanan dia adalah ni. RM49, 40 sen ataupun tahunan dia RM592.80 tu tahunan dia. So apa yang dia akan dapat kalau dia meninggal dunia semasa buat kerja, anak-anak dia akan dapat apa, isteri dia akan dapat apa? Iaitu 3950 darab dengan 90%, iaitu bulan-bulan dia akan dapat RM3,555 selama sampailah anak dia umur 21 tahun ataupun berkahwin, mana-mana yang lebih awal. Jika belajar di IPT, terima faedah sehingga mendapat ijazah pertama atau berkahwin, mana yang lebih awal. Contoh pengiraan dia ada kat bawah ni. Macam ni. Makin tinggi dia punya gaji dia, makin tinggi dia punya caruman bulanan dan tahunan. Dan faedah dia pun semakin tinggi juga. Okey. Faedah pengurusan mayat dia akan dapat RM2,000. Bolehlah upah untuk penggali kubur ke, nak beli keranda ke, nak beli kepuk batu nisan ke, kain kafan dan sebagainya. Dan faedah pemulihan. Okey, secara percuma kalau ada macam aksiden, lepas aksiden teruk tu biasanya ada fisioterapi. Biasanya satu sesi kalau tempat swasta, satu sesi 200 ataupun 150. Tapi kalau kita tempat panel semua, dia akan percuma lah. Dapat tongkat, tilam khas, kerusi roda percuma. Faedah pinjaman pendidikan ni pula, dia akan memberi pinjaman ataupun beasiswa kepada anak tanggungan penerima faedah PKSO dan memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan. Okey. So habis kat situ. Okey, kita kena faham apa hak-hak kita ni. Bila kita dah faham apa hak-hak kita, barulah kita boleh tuntutlah hak kita, apa yang kita patut dapat, apa yang patut kita tak dapat. Ini kita carum. Contohlah kita carum untuk gaji RM1,050 punya kan, RM157 setahun. Tapi kita demand nak RM3,950 punya kelebihan. Mana boleh macam tu. Bayar kuranglah dia. Kalau bayar lebih lah dia. Okey, itu apa yang kita akan dapat jika kita mencarum PKSO. Okey, kita akan pergi kepada macam mana kita nak assist borang-borang PKSO jika berlaku kemalangan semasa bekerja. Okey.